sebagai pelanggan restoran, pelayan restoran. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak bincangkan beberapa soalan yang sering saya dapat dari kawan-kawan di social media tentang macam mana nak bekerja di Kanada. Maaf kalau ada DM you all yang saya tak jawab, saya tak sempat jawab, sebab kadang-kadang soalan tu saya tak ada jawapannya. Sebabnya saya datang ke Kanada sebagai permanent resident, bukan sebagai pekerja pada awalnya. Jadi saya perlu study dulu, buat research, dan sekarang saya dah ada beberapa info dari teman-teman yang ada kat sini dan juga dari research saya buat dekat internet. Okay, so sebelum ni saya ada share satu video tentang cara untuk mohon permanent resident di Kanada. Selepas tu ramai yang DM dan cakap, Kak, saya education tak tinggi, boleh tak saya datang ke Kanada kerja sebagai pekerjaan biasa sahaja? Okay, dan ada tak cara lain untuk datang ke Kanada untuk bekerja? Of course ada cara lain untuk datang ke Kanada. Antaranya kahwin dengan orang Kanada, okay, sebagai spouse kepada orang Kanada, itu satu cara, okay. Dan kedua ialah sebagai pelajar, okay, datang ke Kanada belajar dan selepas tu dapat kerja. Ketiganya sebagai refugee, okay, dekat Kanada memang banyak refugee dari negara-negara yang sedang bergolak, tapi untuk negara Malaysia saya rasa ni tak applicable lah, melainkan ada situasi yang sangat orang cakap situasi yang betul-betul membolehkan seseorang untuk mendapat status refugee, kan. Okay, so cara keempat ialah dengan datang sebagai pekerja. Tu cara yang suami saya datang ke sini sebagai pekerja pertamanya, dan kemudian kami apply PR dan dapat PR. So untuk saya datang sebagai PR. Okay, so saya akan bincangkan tentang macam mana nak datang ke Kanada dengan cara bekerja, dapat tawaran kerja dan seterusnya datang ke Kanada. Okay, now sebelum saya cakap pasal ni, saya nak beri beberapa tegasan, peringatan kepada you all yang bercadang untuk bekerja di Kanada. Okay, bukan apa, untuk bekerja di luar negara yang yang asing bagi kita bukan satu perkara yang mudah. Okay, terutamanya pertama untuk mendapat pekerjaan. Okay, so senang tak nak dapat pekerjaan di Kanada. Okay, so kena research betul-betul, sebab kita tak nak buang masa, tak nak buang duit buat perkara yang akhirnya kita tak dapat, right? So pertama kita kena tengok syarat yang ditentukan oleh majikan. Okay, of course kena ada pengalaman. Okay, pengalaman, kalau ada pengalaman di luar negara lagi bagus, alright? So mungkin ada so saya sekarang saya nak bercerita pasal pekerjaan am yang biasa, bukan skill experience worker. Kita nak cakap pasal pekerjaan biasa sahaja. So kalau you all ada pengalaman bekerja di negara luar, itu lebih membantu berbanding kalau you all hanya ada pengalaman bekerja di Malaysia. Of course diorang nak maksud saya company nak tengok sama ada you all dah pernah ada adaptasi bekerja di adaptasi budaya bekerja di negara luar, kemudahan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. So kalau dah pernah bekerja, for instance, dah pernah bekerja sebagai fruit picker dekat Australia selama 3 tahun, so itu dah menunjukkan bahawa you all ada experience untuk bekerja di negara berbahasa Inggeris yang lain, right? So pengalaman, okay, so pengalaman di negara luar tu membantu, tetapi untuk company majikan-majikan di Kanada ni, diorang lebih prefer orang yang ada Canadian experience. Okay, so Canadian experience tu boleh termasuk
orang yang pernah bekerja di Kanada dan juga orang yang pernah belajar di Kanada. So itu adalah maksud Canadian experience, right? So mungkin you tanya, so kita tak pernah kerja kat Kanada, tak pernah belajar di Kanada, so macam mana dapatkan first experience tu kan? Okay, so sebab tu ramai foreigner yang bekerja di Kanada, apa yang diorang buat ialah pertama belajar di Kanada. Okay, belajar apa-apa sajalah, sebab dekat Kanada ni sangat banyak college untuk adult learner. Okay, orang dewasa, college untuk orang dewasa belajar. Contoh college yang saya sedang mengajar sekarang pun, saya mengajar orang dewasa. Okay, so diorang datang ke Kanada sebagai pelajar, ambil sertifikat diploma dalam masa satu setengah tahun boleh dapat diploma, dan selepas tu diorang akan dapat peluang untuk contohnya pergi internship, okay, pergi co-op, cooperation. So dengan pengalaman tu, dan selepas tu diorang lagi senang untuk diterima sebagai pekerja di Kanada. Okay, so tu yang saya nak cakapkan. Okay, pertama you all kena tengok syarat-syarat yang diorang tetapkan. Okay, Canadian experience is very very important. So satu cara yang paling bagus bagi saya, kalau you all tak ada experience luar negara, ialah pertama datang ke Kanada, invest untuk belajar, dan selepas tu lebih senang laluan untuk dapatkan pekerjaan di Kanada. Okay, so kedua, apa yang you all kena tahu ialah jenis pekerjaan yang you all nak apply, nak dapatkan, dan juga sama ada majikan nak beri sponsorship kepada you all ke tidak. Okay, apakah itu sponsorship? Sponsorship tu ialah di mana majikan perlu apply LMIA kepada kerajaan Kanada. Okay, LMIA stands for Labour Market Impact Assessment. Okay, so LMIA ni adalah satu proses di mana majikan perlu ajukan kepada kerajaan dan menyatakan bahawa orang ni yang dia nak bawa masuk ke Kanada ni betul-betul diperlukan di perniagaan mereka. Okay, tak ada orang lain dekat Kanada ni yang boleh buat kerja ni. Okay, ataupun dalam kata lain, tak ada orang yang nak apply pekerjaan ni, dan tak ada orang yang nak kerja pekerjaan ni, right? So memang banyak pekerjaan di Kanada ni, contohnya bekerja di ladang buah, ladang sayur, apa-apa je lah kan, ataupun jadi cashier ke apa, itu antara pekerjaan yang ada lah kan, contoh saja. Jadi diorang perlu cakap dekat government, betul-betul saya nak bawa dia ni masuk Kanada, kalau tak saya punya business tak boleh nak run. Okay, so apa yang kerajaan perlu fikirkan ialah pertama untuk make sure orang yang dekat Kanada ni masih ada pekerjaan untuk diorang buat. Okay, dia tak nak lah orang kat dalam Kanada ni menganggur, tapi orang luar datang untuk bekerja, right? So banyak dia punya persaingan untuk dapat pekerjaan ni sangat tinggi. Okay, bukan sahaja orang lokal, maksudnya bukan sahaja orang putih, tapi juga contohnya pelajar kat sini, diorang boleh bekerja selama sebanyak 20 jam seminggu. Diorang akan pilih pekerjaan lah, contohnya sebagai cashier ataupun sebagai pelanggan pelayan restoran. Okay, so itu kat situ ada competition. Jadi perlu tahu jenis pekerjaan apa yang orang tempatan tak nak apply dan tak nak bekerja. Okay, contohnya sekarang dekat Kanada, diorang sangat perlukan caregiver. Okay, so banyak orang yang datang ke Kanada daripada Filipina, daripada Indonesia, diorang bekerja sebagai caregiver. Okay, so orang tempatan ramai yang tak nak bekerja sebagai caregiver. So lebih senang untuk you all apply pekerjaan ni, sebab dia punya competition dengan orang lokal tak banyak. Okay, even masa COVID memuncak dulu, kerajaan Kanada ada keluarkan visa special
tak tahu lah visa special ataupun proses special hanya untuk bawa caregiver datang ke Kanada. Okay, tapi you all kena tengok jugalah dia punya requirement, okay, apa yang diorang nak as a caregiver, contohnya pengalaman ataupun kelulusan sijil untuk jadi caregiver tu perlu ataupun tidak. Okay. Now, selain daripada jenis pekerjaan, you all juga boleh fokus pada lokasi. Okay. So, peluang lebih banyak di kawasan pedalaman yang tak banyak orang. Okay. Di bandar-bandar kecil. Okay. Kat situ tak banyak populasi, jadi tak banyak orang yang nak bekerja untuk sesuatu pekerjaan tu. Okay. Contohnya kalau saya nak compare bandar Toronto dengan bandar Grand Prairie dekat Alberta. So lebih banyak peluang pekerjaan di Grand Prairie sebab tak ramai orang kat sana berbanding dengan Toronto. Okay. Province lain contohnya di Saskatchewan, di Manitoba, so kat sana lebih banyak peluang pekerjaan untuk pekerjaan Okey, tu tadi saya cerita pasal LMIA. Now, tak semua pekerjaan perlu dapat LMIA. Ada pekerjaan yang LMIA exempted. Okey, terutamanya pekerjaan yang high skill. Okey, high skill worker, diorang tak perlu LMIA. So kalau you all apply kerja yang tak perlukan LMIA, dia punya proses lebih mudah. Okey, tak perlu nak tunggu kerajaan bagi green light sebelum datang ke Kanada. So prosesnya hanyalah you apply, lepas tu employer bagi offer, lepas tu kita apply visa work permit dan boleh datang ke Kanada. Okay. Now, kat mana nak dapatkan peluang pekerjaan ni? Ke mana kita, apa websitenya? Okay, antara website yang popular dekat sini ialah Indeed, monster.ca, lagi Jobs Bank Canada, dan ada lagi satu website saya tak ingat nama dia, saya letak kat sini. Okay, so website ni saya pernah explore masa saya buat research pasal video ni. Dia tertumpu kepada pekerjaan general, pekerjaan am. Okay, so you all boleh tengok kat website ni, boleh tengok jenis pekerjaan. Contohnya dekat search tu you tulis contoh farmer, lepas tu dekat location tu you all pilih contohnya Saskatchewan, dan dia akan keluarkan mana ataupun apa company yang sekarang tengah offer ataupun mencari pekerja dari luar negara untuk bekerja pekerjaan tersebut. Lagi satu soalan yang selalu saya terima dari kawan-kawan ialah, boleh tak saya datang ke Kanada sebagai pelancong, lepas tu saya cari kerja dan dapat kerja dan terus tinggal bekerja di Kanada? Okay, jawapannya ialah boleh. Okay, Kanada ada satu program yang dinamakan sebagai Working Holiday Permit. Okay, so dalam program ni foreigner boleh apply untuk dapatkan visa ni ataupun permit ni dan datang ke Kanada sebagai pelancong dan cari kerja dan terus bekerja, tak perlu balik semula ke negara asal untuk dapatkan work permit. Okay, namun program ni hanya untuk beberapa negara yang dah disenaraikan dan Malaysia tak tersenarai dalam partner country. Okay, so sayangnya orang Malaysia tak boleh dapatkan working holiday permit ni, right? Tetapi sejak 24 Ogos 2020, kerajaan Kanada dah buka satu peluang untuk turis, semua turis datang ke Kanada cari kerja dan terus dapatkan visa di sini. Okay, so ini special occasion sahaja. Okay, sebelum ni tak ada. So sejak tahun 2020 dan ia dilanjutkan sehingga bulan Februari 28 Februari 2023. Okay, hanya dalam tempoh masa ni sahaja you all boleh datang sebagai turis dan apply kerja, dapatkan kerja dan terus menetap di Kanada dan bekerja. Tak perlu balik Malaysia untuk dapatkan working permit. Okay, so saya tegaskan kat sini, ini hanyalah untuk tempoh waktu yang terhad sehingga 28 Februari 2023. So kalau you all now dah ada tourist visa, bolehlah datang ke Kanada dan cuba cara ni. Tapi bagi mereka yang tak ada visa lagi,
saya rasa tak sempat, sebab untuk dapatkan tourist visa sekarang ni dia punya processing time sangat lama. Ada kawan saya dia dah apply dari Disember 2021 sampai sekarang masih belum dapatkan tourist visa ni. Okay, so tu adalah lagi satu cara yang you all boleh datang ke Canada sebagai turis, tetapi hanya sehingga 28 Februari 2023. Okay, so selepas tu kalau you all datang ke Canada sebagai turis nak dapatkan kerja boleh, okay, tapi tak boleh terus bekerja di Canada. You all kena balik semula ke Malaysia, apply working permit dan datang balik ke Canada sebagai pekerja. Okay, so jangan pandai-pandai datang ke sini selepas 2023 sebagai turis lepas terus bekerja kat sini. Tak boleh, itu adalah illegal. Okay, so jangan jangan blacklistkan nama Malaysia di Canada. Okay, jadi kalau betul-betul you all nak dapatkan kerja di Canada, nasihat saya betul-betul buat research, okay, study, tengok semua possibilities, dan jangan bazirkan wang dan duit especially. Okay, sebab kalau you all pilih cara sebagai turis nak datang ke Canada, bukan murah. Okay, tiket ke Canada untuk 2 ways boleh cecah sehingga 10,000. Okay, especially kalau you all nak pergi bandar yang kecil yang you all kena transfer flight ke bandar tersebut, boleh cecah sehingga 10-11,000. Okay, so and lagi satu, untuk apply visa turis juga bukanlah murah. Okay, seorang dalam tak silap saya dalam 500 ke atas. Okay, so paling penting nilai kelayakan diri dulu. Okay, betul ke you all layak untuk apply pekerjaan tersebut, dan kalau rasa chance untuk dapatkan peluang tersebut tipis, try to build your resume first. Okay, dapatkan pengalaman dekat negara lain yang lebih mudah dulu. Okay, ataupun pergi ke dapatkan sijil kemahiran, ataupun tingkatkan kemahiran bahasa Inggeris ataupun bahasa French. Kalau you all dapat kuasai bahasa French tu, itu lagi satu kelebihan. Okay, so kat sini dual language, okay, sama English dengan French. So kalau you all boleh berbahasa, kedua-dua bahasa ni, itu menaikkan lagi you all punya chance untuk dapatkan kerja di sini. Okay, so nilai diri sendiri dulu, dan lepas tu tingkatkan kemahiran kalau perlu, dan lepas tu baru move on to the next steps. Okay, now saya nak tegaskan kat sini, Kanada adalah satu negara yang beri peluang besar untuk foreigners. Sebab apa? Bukan sahaja you all datang ke sini untuk bekerja dan cari pengalaman, tapi selepas beberapa tempoh, dan jika you all layak, you all boleh apply sebagai permanent resident. Okay, so benda ni tak banyak di offer di negara lain. Okay, so Kanada beri peluang kepada pekerja asing yang berkhidmat di negara mereka untuk terus setia dengan Kanada dengan cara apply permanent resident. Tapi of course itu banyak lagi perkara yang perlu dibincangkan, proses apply PR sebagai foreign worker. Okay, mungkin akan datang saya akan buat video pasal ni pula. Okay, so saya harap video kali ni dapat menjawab beberapa persoalan yang you all ada tentang macam mana nak bekerja di Canada sebagai especially sebagai pekerja bukan skilled worker. Dan hopefully saya dapat membantu ataupun menambah info tentang apa yang perlu disediakan untuk bekerja sebagai foreign worker di Canada. Okay, stay safe and stay healthy everyone. Bye.